Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, selamat datang ke kelas Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tahun 2 bersama Cikgu dan hari ini 8 Februari 2021 dan kita bersama dengan kelas tahun 2 Dinamik SKJL. Okey, pada minggu ini kita akan belajar pendidikan kesihatan dan kita fokus kepada sentuhan selamat, sentuhan tidak selamat dan juga sentuhan tidak selesa. Okey, kita terus ke pengajaran kita. Okey, sebelum kita mulakan seperti biasalah, cikgu nak pelajar-pelajar tahun 2 ni ada buku teks bersama dengan murid. Ni buku teksnya. Pastikan ada buku teks ni dan bersama dengan buku tulis untuk kita buat salinan nota nanti ya. Dan hari ini kita akan fokus tajuk ni dalam muka surat 70, 71 dan 72. Okey. Standard kandungan hari ini adalah 1.2 dan standard pembelajaran 1.21, 1.22 dan 1.23. Jadi cikgu tak perlulah nak baca semua sekali ya sebab fokus kita hari ini ini dia adalah objektif pengajaran. Okey, apa dia? Okey, pada akhir pengajaran murid-murid dapat menyatakan situasi sentuhan tidak selamat dan tidak selesa. Kedua, menyatakan tidak kepada individu yang melakukan sentuhan tidak selamat dan sentuhan tidak selesa. Dan ketiga, menilai situasi yang memerlukan berkata tidak kepada sentuhan tidak selamat dan sentuhan tidak selesa. Okey, itu 3 objektif kita pada hari ini. Okey, kita akan bermula dengan sentuhan selamat. Jadi pelajar boleh lihat buku teks ni muka surat 70. Okey, yang ni 70. Okey, dalam buku teks ni definisi yang diberikan adalah sentuhan selamat ialah sentuhan yang membuatkan kamu merasa gembira, selesa dan positif. Sentuhan ni yang buat kita rasa gembira lah dan selesa dan positif. Okey, apa contoh-contoh dia? Di sini cikgu ada sertakan beberapa contoh. Okey, yang ini dalam buku teks tidak ada, cikgu cuma just share lah contoh ni. Okey, apa yang pertama? Yang pertama, kalau tengok di atasnya, sekejap cikgu gerakkan cursor. Okey, di sini. Ini guru sedang mengajar di dalam kelas. Okey, sentuhan selamat. Jadi biasalah kalau cikgu pergi kat kamu dekat meja pelajar tu, kadang tepuk bahu tu, okey nak tunjuk, okey yang ni buat macam ni, tu buat macam ni. Itu kita panggil sentuhan selamat lah. Tapi kalau biasa cikgu pun kalau lelaki ni biasa dia cuma tepuk belah cikgu pelajar lelaki lah. Kadang perempuan tu kadang tak sentuh. Kadang itu pun kita kena jaga. Jadi kalau guru sedang mengajar dalam kelas, itu kita boleh kategorikan sebagai sentuhan selamat sebab kita selesa dan positif lah. Kita tak fikir benda yang negatif. Okay, yang kedua, menyapu tangisan kawan. Okey, kalau kawan kita menangis, kita boleh nak sapu air mata dia, pujuk supaya dia jangan sedih. Tetapi kena sama-sama jantina lah. Kalau perempuan menangis, pelajar perempuan yang pergi sapu air mata, bukannya lelaki yang pergi sapu. Kalau yang lelaki lah, bukan yang perempuan pergi sapu. Tangisan kawan lelaki tu tak boleh, tak kena. Itu sebab ini kita pasal sentuhan selamat, kita nak selesa. Boleh ya? Berjalan bersama sambil memeluk bahu. Okey, yang ni biasa pelajar lelaki. Katalah pergi kantin, ramai tu kat tangga tu pun dah peluk bahu kawan tu pergi kantin, jalan beriringan pergi kantin. Yang tu boleh lah, tapi dengan syarat sama-sama lelaki ataupun sama-sama perempuan lah. Lain-lain jantina tak boleh lah, haram lah. Boleh ya. Lepas tu yang keempat, bersalaman. Bersalaman ni biasanya kita yang muda ni kita bersalaman dengan orang yang
lebih tua, walaupun lain jantina macam pakcik-makcik ke, ataupun kita bersalaman dengan guru kita ke, yang tu bolehlah sebab itu situasi yang kita rasa selesa dan selamat. Kecuali kalau orang kita tak kenal, itu yang tak boleh. Boleh bersalaman. Lepas tu bermain bersama keluarga. Bermain bersama keluarga, ahli keluarga kita. Yang ni memang selamat lah kan. Macam abang ke, kakak ke, adik ke, ataupun ibu ataupun ayah. Itu memang kita punya keluarga dan kita rasa selesa dengan diorang. Jadi adik-beradik biasalah kita tepuk sana, tepuk sini. Itu perkara biasa. Boleh ya. Dan akhir sekali mencuci luka di kaki kawan. Kalau kawan kita terjatuh masa PG ke, kita boleh bantu untuk rawat dia. Jadi kita sentuh dia untuk tujuan rawatan. Tapi biasa kalau lelaki yang jatuh, biasa kawan lelaki lah yang akan tolong. Kalau perempuan tu perempuan dah. Contoh kalau kita pergi klinik hospital. Katakan kita ni lelaki yang merawat tu doktor perempuan. Takkan kita tak bagi dia sentuh. Kita kena juga bagi dia sentuh sebab dia sentuh kita untuk tujuan merawat. Bukannya nak buat apa-apa. Itu kita, tujuan untuk perubatan, untuk rawatan yang tu dibolehkan, dan itu kita panggil sentuhan selamat. Okey ya. Satu ada 2, 4, 6 contoh yang cikgu bagi. Okey, itu sentuhan selamat. Okey, apa pula kalau sentuhan tidak selamat? Sentuhan tidak selamat bermaksud sentuhan yang membuatkan kamu marah, sedih dan keliru. Marah, sedih, keliru. Itu sentuhan tidak selamat. Okey, contoh dia, okey, ada 6 contoh jugalah. Kita cuba pergi satu persatu. Yang pertama, okey, memegang anggota peribadi. Ini bahaya ni. Kalau ada kawan-kawan kita ni, tak kisah lelaki sama lelaki ke, perempuan ke, menyentuh kita anggota peribadi macam kat dada ke, dekat punggung ke, atau dekat bahagian yang sensitif, itu memang tak boleh. Tak boleh. Itu sentuhan tidak selamat. Kita akan marah dekat diorang. Jadi itu memang tak boleh. Walaupun lelaki sama lelaki, tiba-tiba nak pegang punggung, tak boleh. Itu haram tu, jangan dibuat. Jadi memegang anggota peribadi amatlah tidak dibenarkan sama sekali. Okey, yang kedua, budak perempuan mencubit pipi budak lelaki. Yang ni pun tak boleh. Katakan dalam kelas ni ada pula kawan kamu tu comel macam puteri kan, kamu cubit pipi dia. Lelaki cubit pipi perempuan tak boleh, ataupun perempuan cubit pipi lelaki pun tak boleh. Kenapa? Sebab dalam Islam pun ada ajarkan lelaki dan perempuan haram bersentuhan kan. Jadi itu pun lah sebab kita tak nak ada wujudkan situasi sentuhan tidak selamat. Jadi tak boleh. Kalau perempuan nak picit pipi perempuan tu, tak kisahlah kan. Nak bergurau. Tapi lelaki perempuan tak dibenarkan sama sekali. Okey ya. Yang ketiga, bergaduh. Tak kisah lelaki ke perempuan, kalau bergaduh macam ni, ini pun tidak boleh dan dikategorikan sentuhan tidak selamat. Sebab kita akan marah, kita akan sedih, kita akan keliru. Dah bergaduh tu, apa yang kita dapat? Cuma kecederaan kita dapat. Puas hati dapat pukul kawan, tapi kesan dia kita akan sedih. Itu sentuhan tidak selamat. Bergaduh tu memang tak boleh lah. Okey, seterusnya, budak lelaki cuba menyelak kain budak perempuan. Ini memang tak boleh. Itu cari pasal tu. Jangan cuba-cuba. Pelajar lelaki ni, terutama yang tahun 2 ni, jangan cuba-cuba. Yang kelima, sentuhan yang menimbulkan rasa tidak selesa. Yang ni, kalau ada kawan-kawan kita tiba sentuh kita, walaupun lelaki, sesama lelaki pun tiba sentuh lain macam je, kita rasa tak selesa, itu pun kena hati-hatilah. Perempuan sama perempuan pun, kalau ada kawan sentuh kita dengan keadaan yang kita rasa macam tak selesa pun, itu pun kita kena hati. Kita pun tak tahu apa niat dia. Boleh ya? Budak lelaki cuba menarik seluar budak lelaki yang lain. Ini kita panggil bergaul kasar. Pergi belakang kawan, tarik seluar kawan. Ini pun biasa berlaku ni sebenarnya. Ini semua tak elok, tak boleh. Kenapa? Sebab boleh membuatkan kawan kita tu tidak selesa. Dia malu nanti dan dia akan marah dekat kita kan. Ini situasi sentuhan tidak selamat. Okey. So itu 6 contoh dia. Okey, kita bergerak ke slide seterusnya.
Okey. Okey, yang ini kita rujuk buku teks muka surat 70. Okey, ini contoh dia semua dalam buku teks. Pelajar boleh tengok dalam buku teks. Sentuhan tidak selamat. Okey, apa yang berlaku dalam gambar ni? Lokasi dia mungkin di taman permainan. Okey, ada pelajar lah pula. Ada seorang budak perempuan dan seorang lelaki asing. Okey, tengok lelaki ni. Dia tengok apa ni budak perempuan ni dan mungkin dia kenal dengan budak perempuan ni sebab dia kata dia panggil Ida kan. Jadi apa dia kata? Okey, Ida sakit kaki. Boleh saya urut? Okey, tengok. Maksudnya individu ini dia mengenali budak perempuan ni. Mungkin dia ada niat jahat. Jadi inilah contoh situasi sentuhan tidak selamat apabila individu yang kita kenali ataupun tidak kenali cuba untuk menyentuh kita tanpa kita rela. Kalau itu yang berlaku, apa kita kena buat? So Ida tu dia kata tidak boleh sentuh saya, jangan sentuh saya, tidak boleh. Itu kita kena tegas. Kalau ada individu yang tidak nak pegang kita, dia nak dia nak urut kaki ke apa ke, kalau kita tak kenal, kita kena tegas dan katakan tidak. Tidak, tak boleh, jangan. Tidak boleh sentuh saya. Kena cakap dengan tegas, dengan suara yang kuat. Biar terkejut orang tu. Boleh ya? Ini contoh situasi tidak selamat. Dan kita beranggapan mungkin lelaki tu kenal dengan budak perempuan tu. Sebab dia sebut nama Ida. Tengok. Clear ya? Jadi ini contoh situasi tidak selamat apabila ada individu cuba menyentuh kita tanpa kerelaan kita. Jadi kena hati-hatilah walau di mana kita berada. Okey, cuba tengok contoh lain. Sentuhan tidak selamat. Okey, buku teks, muka surat. Okey, ini pun 71 juga. Lokasi dia di pasar raya rasanya. Ada troli apa semua tu. Okey. Yang ini mungkin individu ni yang orang asing. Mungkin dia tak kenal dengan budak perempuan tu. Budak perempuan tu pun tak kenal dengan lelaki tu. Dia nak culik. Ini pun orang jahat ni. Okay. Apa dia kata? Okay. Ikut abang jalan-jalan, nak tak? Okay. Apa kata respon budak perempuan ni? Tidak mengapa. Mak saya sedang menunggu di sana. Dia kena pantas bagi alasan. Katalah mak kita ke ayah kita ke sedang tunggu. Yang penting kita kata tidak. Jangan kita kata okey, boleh, tak boleh. Tidak, tak boleh, jangan. Dan ini biasa dekat pasar raya ni kita kena hati-hati ya. Terutama kalau pelajar tahun 2 ni. Pastikan kita kena sentiasa dekat dengan ibu ataupun ayah. Sebab kadang-kadang orang jahat ni dia macam-macam gaya. Dia akan cuba nak tarik perhatian kita supaya kita ikut dia. Okay, ini contoh situasi tidak selamat dan mungkin membahaya. Jadi ingatlah awal apa-apa berlaku, kita kena kata tidak, jangan. Okay. Okey, sentuhan tidak selesa. Yang ni dia tengok buku teks muka surat 71 ada dua situasi yang ditunjukkan di sini. Okey. Sentuhan tidak selesa. Okay. Sebelum tu pelajar kena ingat tahu sentuhan tidak selesa ni mungkin selamat tetapi tidak disenangi. Contoh dalam situasi 3 ni. Apa yang berlaku? Kawan dia si Rani dan Ina. Ina ni mungkin dia dah lama mungkin dekat lama di tempat lain, tiba-tiba dia balik, dia berjumpa dengan kawan dia si apa tu, si Rani. Dia jumpa, dia peluk kawan dia tu, walaupun sama perempuan, dia peluk. Rani tu rasa tidak selesa. Apa kata, cukup Ina, saya rasa tidak selesa. Walaupun tuan selamat perempuan dengan perempuan. Dia cuma peluk tu sebab nak lepaskan rindu, sebab mungkin kawan baik kan. Tapi Rani rasa tidak selesa. Mungkin dia rasa malu ke dengan yelah peluk depan orang main, takut apa pula orang fikir lain macam je orang ni kan. Jadi itu contoh situasi yang tidak selesa lah macam kita lah kan. Walaupun kita kenal orang tu, kalau dia asyik pegang kita, pegang kat bahu ke kat mana ke, kita rasa tak selesa lah pula. Okey, itu situasi 3. Situasi 4 pun sama juga. Okey, kawan dia nak pinjam buku. Pinjam buku kamu, tolonglah. Nak pinjam boleh, tapi jangan sentuh paha
saya. Jadi mungkin yang kawan dia tu bukan dia nak niat jahat pun, dia mungkin dia dah terbiasa pegang dekat peha tu. Kawan tu dah rasa tak selesa dah. Ha, jadi kita kena hati-hatilah kalau kita terbiasa pegang. Yelah kadang tu terpegang pun bukan dengan niat jahat. Dah terbiasakan. Jadi kena cubalah ubah. Sebab mungkin kawan kita tu tak selesa. Jadi kalau ada kita berjumpa dengan kawan macam ni, kita kena apa? Kena berterus terang. Okey, jangan pegang. Tak boleh. Kita kena nasihati dia balik. Bukannya bila pegang tu kita diam je. Nanti dia akan buat lagi. Bila kita pegang, kita tegas kata, tak boleh. Tak selesa lah apa semua. Dia akan tak akan buat lagi. Boleh. Yang penting kita yang kena tegas katakan tak boleh ni. Jangan, tak boleh. Tidak apa semua. Barulah kawan kita tu faham. Ingatlah, sentuhan selesa ni dia mungkin sentuhan tidak selamat atau mungkin dia daripada sentuhan yang selamat. Okey. Apa yang perlu anda lakukan jika berada di dalam situasi sentuhan tidak selamat dan sentuhan tidak selesa? Apa yang kita kena buat? Yang pertama sekali, pelajar ataupun kita ni anak-anak kena menjerit meminta tolong, minta pertolongan, tolong. Nak jerit tu kuat-kuat, tolong, tolong. Lontarkan suara tu sekuat yang mungkin. Biar semua orang dengar. Kalau kita kat taman permainan, biar semua orang taman tu dengar. Kalau kita dekat pasar raya, biar semua orang dekat pasar raya tu dengar suara kita. Kena minta tolong. Biar yang orang jahat tu dia panik. Tiba dia, terus dia akan cabut lagi lah biasanya. Boleh ya. Menjerit meminta tolong sekuat hati. Itu penting tu. Suara kita ni senjata kita. Okey ya. Lepas tu okey, yang kedua, dengan tegas katakan berhenti sentuh saya ataupun jangan sentuh saya. Tak boleh sentuh saya. Jangan. Tidak boleh. Itu yang kita kena tegaskan. Bukannya janganlah, tak bolehlah, bolehlah. Tu tak boleh. Kita kena tegas. Tak boleh. Jangan. Berhenti sentuh saya. Don't touch me. Macam tu. Dengan tegas. Tengok mata dia. Jangan sentuh aku. Biar dia takut sikit. Jadi yang penting kena tegas. Okay. Yang ketiga, kita perlu, kalau dah macam orang tu tak makan saman, dia masih lagi nak pegang kita, kita dah minta tolong, dah tegas kata jangan sentuh, dia masih lagi sentuh, kita perlu adik-adik kena lari dapatkan bantuan. Kalau dekat taman tu, permainan tu, kita kena larilah. Kalau tengoklah, kalau ada family lain yang ada dekat situ, kita pergi dekat dia. Buat aduan ni, makcik-makcik, ni ada orang jahat ni, cuba nak pegang saya. Kalau kita dekat pasar raya, nak buat apa? Kalau nampak security guard tu, pergi kat security guard. Kalau dekat tak jumpa, tu kalau dekat Ion kan, kita masuklah. Kita pergilah masuk dekat kedai-kedai yang ada tu, masuk jumpa dekat pekerja tu, beritahu ni kakak ni ada orang tu jahat nak ikut saya. So nanti mereka akan mungkin akan minta bantuan lah daripada pihak shopping complex tu. Tu kalau di pasar raya lah. Boleh ya. Okey, beritahu ibu bapa. Yang ni penting ni. Kalau kita dikacau, katalah kita kenal dengan orang tu kan. Jadi kita boleh buat aduan kepada ibu ataupun ayah. Beritahu tu anak si Pak Ali tu dia ganggu, dia cuba nak pegang adik ni. Jadi pandai-pandailah ibu dan ayah kamu nak selesaikan. Kalau kita diganggu pun oleh orang yang tak dikenali pun, kita kena buat aduan. Biar orang kampung tahu okey di situ ada orang jahat. Mungkin mereka akan berbincanglah macam mana orang nak atasi tu. Mungkin orang luar ke datang buat kacau, tak tahu kan. Jadi kena maklumkan kepada ibu bapa kalau adik terlibat dalam situasi yang tidak selamat ini. Okey, dan seterusnya, andai kata berlaku di sekolah situasi tidak selamat ini, kena laporkan kepada guru. Jangan kita diam-diamkan. Kena maklumkan, okey ini cikgu ni ada tu si Ali tu budak tahun 5, dia kacau saya, dia pegang saya. Buat aduan. Nanti cikgu akan cari dia, kita akan siasat betul ke. Kalau betul dia salah, kita akan ambil tindakan. Yang penting kena laporkan, jangan diam. Kalau diam, nanti mereka ni yang jahat ni akan bertambah jahat. Tanduk keluar lagi diorang ni.
Jadi kita laporkan supaya masalah ini kita boleh atasi. Okey, boleh ya. Jadi ada 5, kita ulang balik, mencuri meminta tolong. Dengan tegas katakan berhenti sentuh saya ataupun jangan sentuh saya. 3, lari dapatkan bantuan. Beritahu ibu bapa dan laporkan kepada guru jika di sekolah. Okey, itu cara kita nak atasi. Apabila kita berada dalam situasi tidak selamat ataupun tidak selesa. Ada 5 lah kaedah ni. Ada 5 cara untuk atasi. Okay, maaf. Okey, dah kita hampir ke penghujung. Untuk minggu ini, cikgu nak pelajar rujuk buku teks muka surat 70 dan 71 ni dan buat satu nota ringkas dalam buku tulis PJK yang pendek tu. Okey, ini contoh yang pelajar kena buat dalam peta minda. Okey, apa yang kena buat simple aja. Sentuhan selamat. Okey, maksud sentuhan selamat. Okey, contoh. Cikgu ada bagi 6 contoh kata silap tu. Tulis. Boleh tulislah satu untuk satu apa dia, dua apa, tiga apa. Ini pak sentuhan tidak selamat. Okey, maksud sentuhan tidak selamat. Okey, contoh. Dan cara mengatasi. Tadi ada 5 ke berapa. Okey, tulis je. Cara nak tulis tu ni lah. Cikgu dah pemudahkan dalam bentuk peta minda. Mungkin ni dalam satu muka surat ke, ni satu muka surat ke. Kalau muat dalam satu muka surat lagi bagus. Bergantunglah kepada pelajar lah. Macam mana yang penting, ini contoh dia. Kita guna peta konsep. Nanti kamu nak warnakan ke pun boleh. Lagi cantik. Senang kita nak hafal. Okey, jadi murid perlu menyalin nota seperti rajah yang di atas tu dan tulis di dalam buku tulis buku pendek tu. Dan selesai tugasan, ambil gambar dan hantar ke WhatsApp cikgu. Ini nombor dia ni. 0129014481. Ingat nombor dia. Apa-apa bahan untuk PJK ni tahun 2 ni hantar ke nombor ini sahaja. Nak tanya pun tanya, tak ada masalah. Boleh ya? Itu tugasan untuk minggu ini. Hanya buat nota tentang sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. Okey. Alhamdulillah, kita dah sampai di penghujung. Semoga pelajar dapat memahami topik pengajaran kita hari ini dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi dalam kelas yang akan datang dan insya-Allah minggu depan kita akan minggu depan PJ lah. Kita buat fikir minggu depan kita akan buat pendidikan jasmani pula. Okey, jadi nota tu siapkan, insya-Allah cikgu tak bagi masa yang cikgu bagi masa yang panjang lah, mungkin seminggu tu kamu siapkan. Yang penting siap lah, jangan risau, tak perlu kata nak stres, nak rushing sangat. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.